Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam keluarga Malaysia. Seperti yang kita janjikan pada pagi ini bersama saya Muhammad Rizal selaku moderator dan tetamu panel jemputan kita pada pagi ini ingin saya memperkenalkan Cik Ida Fanatul Adawiyah yang juga merupakan kurator di bahagian warisan dunia. Selamat datang Cik Ida. Terima kasih. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Encik Rizal macam mana? Saya sihat Alhamdulillah. Okey. Baiklah, tanpa melengahkan masa kita teruskan dengan topik pada pagi ini iaitu satu perkongsian yang berkaitan dengan Memory of the World Regional Register MOCAP. Boleh Cik Ida kongsikan kepada penonton atau seberingkas apa itu program Memory of the World? Okey, silakan. Terima kasih Encik Rizal. Okey, untuk para penonton, sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan Memory of the World itu sendiri, suka untuk saya mengingatkanlah bahawa di bawah Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau lebih dikenali sebagai UNESCO, terdapat 3 program pengiktirafan warisan kebudayaan. 3 program tersebut ialah Senarai Tapak Warisan Dunia, Senarai Warisan Tidak Ketara serta program Memory of the World. 3 program ini ditubuhkan bertujuan bagi melindungi warisan di peringkat antarabangsa. Bagi program Memory of the World itu sendiri, ianya telah dilancarkan pada tahun 1992 bagi tujuan untuk melindungi dan memudahkan akses dokumentari warisan yang terancam. Warisan dokumentari ini kita lihat dari segi kandungan catatan serta bahan yang digunakan sebagai medium catatan seperti batu, daun, juga kulit kayu, filem dan sebagainya. Namun, ianya mampu untuk terdedah kepada ancaman kepupusan atas beberapa faktor lah seperti kerosakan, kecurian dan sebagainya. Tetapi yang paling kita risau adalah dari segi arus pemodenan yang mana nilai warisan tersebut semakin dilupakan. Jadi program ini ditubuhkan bagi untuk memastikan dokumentari warisan ini kekal terpelihara untuk generasi masa akan datang. Jika sebentar tadi Cik Ida telah terangkan kepada kita sendiri apa itu program MW, jadi terdapat berapa peringkat di peringkat daftar MOCAP, di peringkat daftar MW itu sendiri? Okey, untuk MOW register ataupun daftar MOW ini kita boleh bahagikan kepada 3 peringkat, iaitu yang pertama di peringkat antarabangsa, di peringkat serantau juga di peringkat nasional. 3 peringkat ini didaftarkan berdasarkan nilai kepentingan dokumentari tersebut sama ada ianya memberi signifikan impak kepentingan di peringkat antarabangsa ataupun dokumentari tersebut penting di peringkat serantau ataupun di peringkat nasional itu sendiri. Okey, baik. Boleh terangkan dengan lebih lanjut berkaitan kalau ceritakan tadi bagaimana untuk program MOW di peringkat serantau? Baiklah, untuk program MOW di peringkat serantau, Komiti Serantau itu merupakan satu struktur yang terdiri daripada 2 negara ataupun lebih. Ianya ditubuhkan bertujuan untuk membantu melaksanakan objektif MOW serta membantu menangani isu-isu yang berlaku di peringkat serantau. Komiti MOW itu sendiri diwujudkan berdasarkan beberapa parameter seperti dari segi kawasan geologi serta persamaan budaya antara tersebut. Dan sehingga kini para penonton terdapat 3 komiti yang telah ditubuhkan di peringkat antarabangsa bagi Komiti Serantau, iaitu yang pertama ialah Memory of the World Committee for Latin America and the Caribbean. Yang kedua adalah the African Regional Committee for the Memory of the World dan yang ketiga ialah Memory of the World Committee for Asia Pasifik ataupun lebih kita kenali sebagai MOCAP. Fungsi ataupun peranan Komiti Serantau ini adalah untuk mengekalkan MOW register di peringkat serantau, menggalakkan kerjasama dan latihan dalam kawasan serantau, menguruskan projek yang berkaitan dan membantu negara anggota yang tidak mempunyai jawatan kuasa di peringkat nasional di samping menggalakkan negara tersebut supaya mewujudkan satu jawatan kuasa di peringkat nasional dan yang terakhir untuk merancang dan menguruskan program kesedaran dan promosi di peringkat serantau. Oh, baiklah Cik Ida. Jelas di sini maksudnya komuniti ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu dan memelihara lah. Okey, bagaimana pula pelibatan Malaysia dalam program MOW di peringkat serantau serta sedikit latar belakang berkaitan dengan program tersebut?
Okey, untuk makluman para penonton, secara keseluruhannya terdapat 43 buah negara yang telah menjadi ahli di bawah MOCAC. 43 buah negara Ya, 43 dan Malaysia yang terletak di dalam rantau Asia Pasifik itu sendiri merupakan sebahagian daripada ahli MOCAC itu. Dan seiring dengan topik kita pada hari ini secara ringkasnya MOCAC itu ditubuhkan bagi melaksanakan aktiviti MOW di rantau Asia Pasifik. Yang mana Mesyuarat Agung MOCAC telah diadakan setiap 2 pertama di 1998 di Beijing, China. Namun program perisytiharan di bawah daftar MOCAC hanya bermula pada tahun 2008 yang mana daftar MOCAC. Dan sehingga kini Encik Rizal terdapat 57 dokumentari warisan yang telah berjaya didaftarkan di bawah daftar MOCAC. Dan antara penambahan sedikit maklumatlah, antara peranan utama MOCAC juga termasuklah daftar di bawah MOCAC serta 2 tahun. Maksudnya 2 tahun sekali boleh angkatlah untuk pencalonan tersebut. Okey, Cik Ida, kalau kita cerita tadi, Cik Ida ada terangkan kepada penonton yang mana terdapatnya 57 dokumen yang telah didaftarkan di bawah MOCAC itu sendiri. Jadi apakah kriteria yang diperlukan bagi pencalonan dokumen itu sendiri? Okey. Syarat-syarat dia sendiri. Kriteria, dari segi kriteria, secara dasarnya kriteria pencalonan di bawah MOCAC itu adalah sama dengan pencalonan di bawah MOW International Register sendiri, kecuali dari segi nilai signifikan serta impak kepentingannya. Untuk pencalonan di bawah MOCAC, dokumentari warisan tersebut perlulah mempunyai nilai signifikan di peringkat rantau Asia Pasifik. Dan signifikan dan kepentingan ini kita lihat dari segi beberapa aspek lah, iaitu dari segi signifikan sejarah, signifikan bentuk dan style, serta signifikan sosial, community dan juga rohani. Okey, untuk signifikan sejarah ni apa yang kita lihat, adakah dokumentari warisan tersebut memberikan impak sejarah terhadap rantau Asia Pasifik. Yang kedua, dari segi signifikan bentuk dan style tadi, kita lihat dari segi bentuk fizikal manuskrip ataupun dokumentari warisan tersebut. Dan yang ketiga adalah signifikan social, community dan juga rohani. Signifikan ini kita merujuk kepada sama ada dokumentari tersebut memberikan impak kepada sesuatu community dari segi kebudayaan, dari segi kepercayaan dan sebagainya. Untuk pencalonan di bawah MOCAC, dokumentari warisan tersebut perlulah memenuhi satu kriteria ataupun lebih daripada apa yang telah saya sebutkan tadilah. Jelas di sini maksudnya dokumen pencalonan itu ataupun ialah perlu mempunyai nilai sejarah yang sangat unggul lah ya, Cik Ida. Okay. Bagaimana pula untuk kaedah untuk mencalonkan dokumen warisan di bawah MOCAC? Saya rasa sebelum saya menceritakan dengan lebih jauh berkaitan dengan kaedah tersebut yang Encik Rizal, suka untuk saya menceritakanlah kepada para penonton bahawa untuk makluman semua, sesi pencalonan MOCAC bagi tahun 2022 telah pun dibuka untuk penyertaan sehingga 15 Jun ini. Pencalonan boleh dibuat secara single nomination ataupun joint nomination. Joint nomination ini bermaksud bahawa kita membuat pencalonan bersama negara lain. Okey, untuk pencalonan bagi single nomination, setakat ini kita hanya dihadkan untuk menghantar pencalonan sebanyak 3 pencalonan bagi setiap negara dalam tempoh 2 tahun. Tetapi bagi joint nomination, setakat ini pihak UNESCO tidak menetapkan sebarang had untuk penghantaran lah. Dan berbalik kepada kaedah pencalonan tadi Encik Rizal, secara ringkasnya, semua penyertaan yang diterima oleh Jabatan Warisan Negara selaku Sekretariat MOW di peringkat nasional, kita akan bawa kepada Jawatankuasa MOW Kebangsaan. Jawatankuasa ini terdiri daripada semua agensi-agensi di peringkat persekutuan, juga di peringkat negeri. Dan dari segi dari susulan beberapa bengkel, beberapa mesyuarat, Jawatankuasa ini akan bertanggungjawab untuk membuat penilaian, pertimbangan serta pemilihan dokumentari warisan yang dilihat berpotensi untuk dihantar ke Sekretariat MOCAC itu sendiri. Seterusnya, setelah kita menghantar pencalonan kepada Sekretariat MOCAC,
MOCAP melalui Registered Subcommittee ataupun RSC akan memantau proses penilaian dan memberi rekomendasi hasil penilaian kepada Biro MOCAP. Dan rekomendasi itu juga akan dibentangkan ketika mesyuarat agung MOCAP bagi tujuan perbincangan lanjut. Dan untuk makluman semua, terdapat 4 status ataupun rekomendasi yang akan diberikan oleh pihak RSC, iaitu yang pertama, sama ada pencalonan tersebut berstatus inscription. Status inscription ini bermaksud bahawa pencalonan ini layak untuk disenaraikan di bawah daftar MOCAP. Yang kedua, merujuk kepada provisional inscription. Provisional inscription ini adalah menunjukkan bahawa pencalonan tersebut mempunyai sedikit penambahbaikan dari segi maklumat teknikal dan kemudian akan disenaraikan di bawah MOCAP. Yang ketiga, merujuk kepada refer. Refer ini ialah yang mana memerlukan sedikit penambahbaikan dari segi pencalonan dan dicadangkan untuk dihantar semula bagi sesi ataupun kitaran seterusnya. Dan yang terakhir adalah reject. Reject kerana pencalonan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Maksud di sini bukan satu perkara yang mudah Cik Ida untuk nak mencalonkan sesuatu dokumen tu, perlu melalui beberapa proses, malah pihak MOCAP juga menitik beratkan tentang beberapa kriteria kan. Jadi macam Cik Ida cakap tadi, tak lama dah ni orang kata bulan 6 bulan Jun yang begitu jadi Cik Ida, kalau dah dapat pengiktirafan tu mesti ada apa-apa yang dapat dari segi sijil ke apa ke? Okey, bagi pengiktirafan yang telah berjaya disenaraikan di bawah daftar MOCAP, ianya akan menerima sijil rasmi daripada pihak UNESCO lah untuk menunjukkan bahawa pencalonan tersebut berjaya disenaraikan. Maksudnya dapat sijil pengiktirafan lah yang kata menunjukkan okey, dokumen ni dan ini pengikhtirafannya. Okey, baik Cik Ida. Sebentar tadi kita terangkan kepada penonton tentang dari segi kriteria, kaedah dan sebagainya. Adakah terdapat dokumen-dokumen yang tidak boleh diangkat untuk pencalonan? Ya, sebenarnya terdapat beberapa ciri-ciri yang telah disenaraikanlah oleh pihak Sekretariat MOCAP yang menunjukkan dokumen tersebut tidak digalakkan serta tidak diterima untuk proses penilaian di bawah daftar MOCAP. Antara ciri-ciri tersebut ialah yang pertama ialah dokumen yang berkaitan dengan pemimpin parti politik dan juga yang berkaitan dengan parti politik pada masa kini kerana ianya dilihat lebih memberi kepentingan di peringkat nasional sendiri. Yang kedua sama iaitu berkaitan dengan perlembagaan nasional kerana ianya juga memberi kepentingan di peringkat nasional. Seterusnya adalah dokumen yang sekiranya pencalonan itu ingin dibuat untuk keseluruhan bagi satu institusi. Untuk pengetahuan semua sebenarnya MOCAP dia membenarkan sekiranya beberapa koleksi yang berkaitan ingin dicalonkan tetapi untuk pencalonan bagi keseluruhan institusi tidak. Dan seterusnya adalah dokumen warisan yang ada dalam keadaan yang rosak sehingga fizikalnya tidak lagi mampu dibaik pulih. Seterusnya adalah pencalonan yang tidak diberi penjelasan yang baik atau bersifat terbuka, open end. Dan yang terakhir ialah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan isu-isu yang bertentangan dengan prinsip UNESCO, yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, yang mempunyai unsur ke arah tuturan kebencian ataupun hate speech, dan yang terakhir ialah isu yang menggalakkan diskriminasi dan perkauman. Maksudnya tak semua dokumen-dokumen yang untuk diangkat ke peringkat UNESCO tu orang kata kita boleh angkat, mana orang kata apa yang mana-mana bertentangan juga boleh katakan agak sensitif jugalah Cik Ida Ya, betul. Okey. Kalau begitu, berapakah jumlah pengiktirafan di bawah program MOCAP yang telah berjaya diperolehi oleh Malaysia? Adakah Malaysia juga? Ya, Encik Rizal. Di peringkat MOCAP itu sendiri, kita sebenarnya kita telah berjaya menyenaraikan satu dokumentari warisan kita lah, iaitu Kitab Ilmu Bedil pada tahun 19 Mei 2016. Okay. Penonton boleh dapat saksikan di kaca televisyen yang mana ini antara Ya, betul tu. Okay, Malaysia salah satunya dokumentari warisan Malaysia yang didaftarkan di bawah MOCAP. Sebenarnya apa keistimewaan kalau kita lihat dari segi yang sehingga dia boleh dinobatkan sebagai dokumen mendapat pengiktirafan di peringkat UNESCO? Boleh Cik Ida terangkan pada penonton? Boleh. Ya, Encik Rizal dan juga para penonton. Okey, Kitab Ilmu Bedil ini sebagai satu-satunya manuskrip yang telah berjaya disenaraikan di bawah MOCAP.
Ianya bertarikh 1280 yang menceritakan berkaitan kaedah membuat ubat bedil serta cara-cara untuk menembak. Menembak aja dah ya. Cara-cara untuk menembak dan membedil ke arah sasaran dengan tepat. Okey, baik. Okey, selain itu juga ia menceritakan berkaitan dengan ilmu-ilmu persenjataan dan sebagainya lah. Sebagai contoh, peluru emas. Penggunaan peluru emas, peluru perak dan peluru tembaga untuk menembak orang yang mempunyai ilmu kebal. Bukan itu saja, kitab ini juga menerangkan berkaitan dengan amalan yang dipraktikkan oleh masyarakat Melayu pada abad ke-16 sehingga abad ke-19, yang mana kita dapat lihat berlakunya adaptasi dalam teknologi persenjataan antara budaya Eropah juga budaya Islam. Sebagai contoh Encik Rizal, dalam untuk kita menggunakan ataupun mengendalikan senjata api itu sendiri, kita menggunakan senjata istinggar daripada Portugis, dan dalam untuk penggunaan senjata tersebut kita mengadaptasikan amalan metafizik tasawuf, iaitu dan juga amalan warisan dalam mengendalikan senjata api tersebut bagi menepati sasaran. Selain itu dari segi isi kandungan. Dari segi keunikan bentuk manuskrip itu sendiri pula, ianya sangat unik kerana ianya ditulis dalam tulisan Jawi di atas 8 keping kertas dalam bentuk akordien ataupun berlipat-lipat seperti yang kita lihatlah di dalam skrin ini. Ianya berada dalam bentuk berlipat-lipat, yang mana bentuk ini sebenarnya amat jarang ditemui dalam manuskrip-manuskrip Melayu. Sebab dia sangat unik kan, dia berlipat-lipat. Dan selain itu, jika kita lihat muka depan dan muka belakang manuskrip tersebut, kita dapat lihat hiasan awan larat gaya Melayu yang diperbuat daripada dakwat emas. Jadi, keistimewaan kitab ilmu bedil ini bukan sahaja dari segi isi kandungan, malah dari segi bentuk dan stylenya itu sendiri yang melayakkan ia untuk disenaraikan di dalam daftar moked. Sangat unik sehingga dia boleh diiktiraf di peringkat UNESCO. Malah satu kebanggaan ya, kita sebagai rakyat Malaysia yang mana satu-satunya dokumen yang telah berjaya mendapat pengiktirafan UNESCO. Baiklah Cik Ida. Kalau kita lihat kepada dokumen ni, kalau orang ramai nak merujuk dengan pihak mana? Adakah Jabatan Warisan Negara kita boleh berkunjung ke Jabatan Warisan ataupun ada agensi yang menyimpan sebagainya? Okey, sekiranya para penonton berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan kitab ilmu bedil ini, para penonton bolehlah menghubungi Dewan Bahasa dan Pustaka selaku penjaga bagi dokumen ini. Baiklah Cik Ida. Bila satu-satu dokumen telah diangkat, malah mendapat pengiktirafan UNESCO, malah dapat juga sijil kan, orang kata apa, mesti ada cabaran ataupun ancaman-ancaman yang orang kata apa, yang orang kata kita risau, kita khawatir apa, hilang nilai-nilai keunggulan, sejarah dan sebagainya lah. Adakah boleh berlaku itu semua juga? Dari segi ancaman dan cabaran dalam kita memelihara dokumentari warisan ini, terutamanya manuskrip ni, kita selalu menitik beratkan berkaitan dengan bahan itu sendirilah kerana ianya terdedah kepada kerosakan. Seperti sebagai contoh kelembapan yang tinggi, kebakaran dan sebagainya. Tapi Encik Rizal, kita amat beruntung kerana kita mempunyai Dewan Bahasa dan Pustaka yang telah membuat pemeliharaan dokumen ini dengan baiklah, yang mana manuskrip ini telah disimpan di dalam satu ruangan khas dan mempunyai kelembapan serta suhu yang sentiasa dipantau. Selain itu, pihak DBP juga sentiasa membuat pemeriksaan, kerja-kerja konservasi ke atas manuskrip tersebut bagi memastikan ianya sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Jelas di sini kepada penonton yang mana kalau kita sebentar tadi kita kongsikan yang mana Jabatan Warisan Negara selaku penyelaras untuk pencalonan moked itu sendiri, dan Dewan Bahasa Pustaka juga memainkan peranan dalam menyediakan ruang penstoran, ruang penyimpanan yang dijaga begitu rapi. Saya fikir begitulah kan, sehingga kata untuk memastikan dokumen itu sentiasa kekal dan terpelihara ya. Baiklah Cik Ida, boleh ke dokumentari warisan yang telah mendapat pengiktirafan ni tiba-tiba digugurkan ataupun yalah? Menarik soalan tu ya Encik Rizal. Okey, untuk makluman para penonton semua ya, sebenarnya jawapannya adalah ya. Dokumentari warisan yang telah berjaya mendapat pengiktirafan dan disenaraikan di bawah daftar moked itu sendiri boleh digugurkan daripada senarai tersebut di atas
beberapa faktor ataupun dalam beberapa keadaan lah. Sebagai contoh, sekiranya dokumen itu berada dalam keadaan rosak atau nilai integriti dokumen yang terjejas dan tidak lagi dapat memenuhi kriteria pencalonan. Penyingkiran daripada daftar market juga boleh berlaku sekiranya terdapat maklumat yang tambahan yang baru yang memerlukan penilaian semula dokumen tersebut dan hasil penilaian tersebut menunjukkan bahawa dokumentari warisan tersebut tidak disarankan untuk disenaraikan di dalam daftar market. Baik. Jadi beberapa keadaan ini boleh menyebabkan pengiktirafan tersebut ditarik semula dan itu amat kita cuba elakkanlah. Orang kata sama-sama kita pelihara, sama-sama kita jaga supaya dokumen itu sentiasa terus kekal, terpelihara. Ya, baiklah para penonton. Saya kira banyak perkongsian yang kita kongsikan pada pagi ini Encik Ida. Sangat menarik segmen yang mana untuk itu Encik Ida, sebelum kita menutup tirai segmen perkongsian pada kali ini, apakah harapan Encik Ida sendiri selaku kurator di Bahagian Warisan Dunia Jabatan Warisan Negara dengan program market ini sendiri? Apa harapan? Boleh cerita kongsi kepada penonton. Okey, saya mewakili Jabatan Warisan Negara lah. Kami mengharapkan agar dokumentari warisan ini terutamanya di Malaysia akan sentiasa dilindungi, dipelihara serta dipelihara supaya dapat kita wariskan dokumentari ini kepada generasi masa akan datang. Kerananya Encik Rizal, dokumentari warisan ini mengandungi penceritaan dan sejarah negara yang tiada gantinya dan amat bernilai. Kerana bak kata pujangga budaya kita ni ataupun sesuatu bangsa itu yang tidak mengetahui sejarah asal-usul serta budaya masa lalu mereka ibarat pohon tanpa akar. Weh, dalam tu Cik Ida ya, sampai berakar tu. Saya dengar pun agak seram sikit dah. Okey. Dan bukan itu saja Encik Rizal, tanggungjawab untuk memelihara dan melindungi dokumen ini bukan hanya terletak semata-mata pada kerajaan. Selain itu kita juga memerlukan pertolongan dan sokongan daripada semua pihak seperti NGO, swasta dan juga masyarakat umum untuk membantu kita lah. Itu saja. Itu saja. Terima kasih kepada Encik Ida atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah penonton sebarang pertanyaan lanjut berkenaan mengenai warisan, anda boleh emailkan kepada info@heritage.gov.my. Sekian dulu pertemuan kita dalam segmen Facebook Live pada hari ini. Diharapkan pengetahuan yang dikongsikan dengan para penonton sama-sama dapat kita manfaatkan. Untuk itu Cik Ida, saya ada sedikit pantun lah. Memandangkan pantun pun telah mendapat pengiktirafan di peringkat UNESCO. Jadi saya rasa kalau saya tak berpantun tak kenalah pula kan. Okey, baiklah. Begini pantunnya. Indah sungguh warna pelangi, tidak luput hingga ke petang. Warisan negara harus dilindungi untuk diwarisi generasi mendatang. Sehingga berjumpa lagi di dalam segmen yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Jangan lupa kenali, sayangi dan lestari warisan kita. Sekian, terima kasih.